Jadi ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ikut apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi ada pihak menyalahgunakan ayat ini, lalu mereka berhujjah dengan ayat ini bahawa kita hanya perlu ikut Al-Quranul Karim sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tersambung ayat 107. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suratul An'am ayat 107. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau sya'allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiza wa ma anta 'alaihim biwakil. Sebelum tu kita tengok balik ayat 106 surah Al-An'am. Ayat 106 surah Al-An'am, iaitu ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. Ikutlah. Jadi ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ikut apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi ada pihak menyalahgunakan ayat ini, lalu mereka berhujjah dengan ayat ini bahawa kita hanya perlu ikut Al-Quranul Karim sahaja. Nampak tak cara penyalahgunaan tu, ya? Pasal dalam hadis ni yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad tu apa? Quran, kan? Quran, sebab perintah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tu ittabi', wahai Nabi Muhammad. Ya, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutlah apa yang diwahyukan, yakni Al-Quranul Karim. Jadi hadis dia di mana? Hadis dia di mana? Jadi Nabi pun disuruh ikut Quran je. Jadi kita ikut Quran je lah, tak payahlah ikut hadis. Nampak? Kan? Nampak, kan? Ini salah satu pendalilan penghujahan golongan anti hadis. Maknanya tidak perlu ikut riwayat hadis ataupun tidak perlu ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kerana mereka hujah dengan Al-Quran, ya. Jadi sini dua kefahaman, ya, yang perlu kita faham. Kefahaman yang pertamanya ialah Al-Quran ini sebagai dasar. Ya, sebagai dasar, dan hadis Nabi ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perincian. Ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perincian. Kerana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim, supaya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, memperincikan
menerangkan kepada mereka apa yang diwahyukan kepada mereka. Jadi yang diwahyukan tu ialah Al-Quran. Ma nuzzila ilaihim, apa yang diwahyukan tu. Ma nuzzila ilaihim, apa yang diwahyukan tu. Perincian tu litubayyina linnas, supaya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, menjelaskan, memperincikan apa yang diwahyukan kepada mereka. Ya. Maka wahyu ada dua, satu wahyu dalam bentuk Al-Quran, satu lagi wahyu dalam bentuk hadis. Satu Quran wahyu, yang kedua hadis Nabi juga adalah wahyu. Kerana apa? Kerana Allah menyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa. Siapa ingat ayat ni? Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah Nabi Muhammad itu bercakap berdasarkan hawa nafsu. In huwa, melainkan apa yang Nabi Muhammad cakap tu, dia cakap biasa, bukan Quran lah. Melainkan apa yang dia cakap tu, in huwa illa wahyun yuha. Melainkan apa yang Nabi cakap tu adalah wahyu yang diwahyukan. Quran lain. Ini cerita Nabi cakap lah. Nabi kata begini, Nabi kata begitu. Tu, apa yang Nabi cakap tu wahyu juga. Wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. In huwa illa wahyun yuha. Jadi yang ni bukan Quran ni. Ni cerita, ni ayat Quran lah. Ya, tapi yang Nabi cakap tu bukan Quran, tapi wahyu juga. Kalau wahyu Quran, tu wahyu Quran. Ni wahyu dalam bentuk hadis. Hadis Qudsi, dia adalah wahyu. Dia adalah wahyu, tapi dia firman Allah, tapi bukan dalam bentuk Al-Quran. Bukan dalam bentuk Al-Quran. Jadi hadis Qudsi itu tidak ada dalam Al-Quran. Tapi adalah dalam kitab hadis. Misalnya ada kitab hadis Al-Ahadith Al-Qudsiyah. Hadis-hadis Qudsi. Ya. Misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, dia akan mula. Ya, dalam kitab dia akan mula hadis Qudsi. Hadis Qudsi dia akan mula qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala Allah Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Taala berfirman, tak dalam Quran. Misalnya hadis wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili, taqarrabu ilayya bin nawafili hatta ahbabtuhu fa idza ahbabtuhu. Itu nak hadis Qudsi. Maknanya sentiasalah seseorang hamba itu yataqarrabu, mendekatkan dirinya kepada aku, kepada Allah dengan amalan-amalan sunat. Sehinggalah aku, yakni Allah, mengasihinya. Tapi yang Allah Ta'ala suka bukan amalan sunat. Allah Ta'ala yang paling suka amalan fardu. Tapi kalau tambah bonus lagi dengan amalan sunat, lagi kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh hadis Qudsi. Jadi bila dalam kitab tu dia akan sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Tapi kita tengok, tak ada dalam Quran. Kita search dalam Quran, tak ada. Itu maknanya dalam hadis Qudsi. Baik, jadi maksudnya Nabi ikut Al-Quran. Wahyu hadis tu ada wahyu juga. Bila sampai kepada kita, makna kita ikut Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana hadis Nabi juga adalah wahyu. Kemudian wahyu yang besar sekalinya, itulah tauhid tu la ilaha illahu.
Itulah wahyu yang besar. La ilaha, ayat 106 Ayat 106. La ilaha illahu. Kemudian Allah kata wa a'rid 'anil musyrikin, berpalinglah kamu daripada orang musyrik. Kerana orang musyrik ini tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang musyrik ni bila dia melakukan kesyirikan, ya, dia melakukan kesyirikan, maka Allah menyatakan bahawa kesyirikan itu berlaku dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan, keburukan, kebaikan, apa sahaja yang berlaku adalah dengan kehendak daripada Allah. Ya. Jadi sini kata walau syaa. Walau syaa, ya, perkataan syaa. Syaa. Jadi situ terlebih kita kata masyiah, al-masyiah. Al-masyiah. Al-masyiah ni ialah al-iradah. Iradat apa iradat? Kita mengaji iradat apa? Apa dia? Kehendak. Jadi syaa kehendak, masyiah kehendak sama dengan iradat. Jadi kalau kita mengaji sifat 20 dia tak sebut masyiah, dia sebut iradah. Dia sebut iradah. Iradah tu masyiah. Jadi dalam Quran kadang-kadang dia guna syaa, kadang-kadang dia guna arada. Walau aradallah, kalau Allah Ta'ala berkehendak. Jadi arada, yuridu, iradah, berkehendak. Jadi kadang-kadang dalam Quran arada, sifat Allah. Tapi kadang-kadang dia guna syaa. Walau sya'allah, kalau Allah berkehendak. Jadi syaa dengan arada, masyiah dengan iradah, satu makna. Kita terjemahkan kehendak. Kehendak Allah. Jadi, kesyirikan yang berlaku itu adalah di bawah kehendak Allah, takluk kehendak Allah. Kerana Allah menyatakan walau sya'allahu ma asyraku. Kalaulah Allah berkehendak supaya mereka tidak syirik, ma asyraku, mereka tak syirik. Jadi Allah kehendak berlaku syirik, maka mereka melakukan syirik. Dia semua bergantung kepada kehendak Allah. Jadi kita hadir pagi ini, kehendak diri dan kehendak Allah. Ini kehendak Allah tu. Kehendak Allah ini adalah kehendak Allah. Ya. Jadi jangan belagak sangat, jangan sombong sangat. Jangan sombong sangat. Dia adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi baik, itu kalau baguslah, kalau bagus. Masalahnya kalau tak bagus tu. Kalau tak bagus tu pun dia hujah dengan kehendak Allah, tak cantik ke? Yang buruk tu, misalnya apa? Misalnya dalam peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkan anak Nabi Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha dengan suaminya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nabi pergi malam-malam, tengah malam ataupun awal pagi, pukul kita kata subuh pukul 6 tu, pukul 4 ke pukul 3 setengah, pukul 4 tu Nabi gerak Sayyidatina Fatimah, bangun, ala tusalliat, wahai Fatimah, wahai Ali, kamu ni tak solat ke? Bukan solat subuh, solat tahajud ni. Nabi gerak. Kahwin dah. Dari sudut pendidikan, walaupun anak tu dah kahwin, tapi Nabi masih didik lagi. Nabi masih didik. Ala tusalliat. Duduk rumah asing, bukan duduk rumah Nabi. Nabi pergi rumah pagi-pagi, gerak. Ala tusalliat, tidakkah kamu solat? Jadi pengajaran dia, walaupun anak tu dah kahwin, Nabi masih didik. Kita sekarang kalau anak dah kahwin, alhamdulillah lu didik, kan? Kadang dia masuk 18 tu tak kacau dah. Tak berani kata apa dah. Kalau kita tak berani kata tu, ketakut anak tinggi suara ke apa ke. Dah, maknanya pendidikan berterusan. Kerana Nabi tunjuk contoh, Sayyidatina Fatimah dah kahwin, Sayyidina Ali dah kahwin pun, Nabi pergi gerak lagi. Ala tusallian, tidakkah kamu solat malam? Masalah kita nak gerak malam pun kita pun tak apa bangun. Ada. Semua tu gerak lah kan. Semua tu gerak lah.
Kan? Jadi kita nak tunjuk contoh berat tu. Nak tunjuk contoh kan, menantu balik, kan? Menantu balik, barulah kita bangun terhege-hege bangun pukul 4 pagi kan. Menantu tak ada, kita pun 6.30 pagi. Kan? Baik. Nak cari perkataan kehendak Allah ni. Bila mana Nabi SAW menggerakkan Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Ali, maka jawab Sayyidina Ali, lau sya'allahu. Dia guna perkataan ni, lau sya'allahu an yab'asana, untuk Allah membangkitkan kami, an yab'asana, apa dah? Oh, betul. Tak. Ayyab'asana. Okay. Ayyab'asana laba'asana. Laba'asana. Lau sya'a, kalau Allah berkehendak. Ini jawapan Sayyidina Ali. Bila Nabi kata, tidakkah kamu semayang? Sayyidina Ali jawab, dia tak buka pintu. Pintu tak buka, tingkap pun tak buka. Dia duduk dalam rumah. Dia kata, lau sya'a, kalau Allah kehendak untuk membangunkan kami, la ba'asana, nescaya Allah bangunkan kami. Kalau Allah kehendak bangunkan kami, maka Allah akan bangunkan. Mana kalau kami bangun tu, itu adalah kehendak Allah. Maksud, kalau kami tak bangun tu, itu juga kehendak Allah. Itu mafhum dia, mafhum mukhalafah dia tu. Itu kebijaksanaan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam memberi jawapan. Tapi Sayyidina Ali dia bagi jawapan tu, dia tak buka pintu, dia tak buka tingkap. Yang suruh bangun semayang siapa? Nabi. Kan? Tapi mungkin masa tu dia tak rasa Nabi kot, dia rasa ni pak mentua aku je ni. Pak mentua ni. Tengah mengantuk ni, pak mentua datang. Barangkali kita sangka baik kepada Zainal. Kan? Patut Rasulullah tak boleh lewat macam tu kan? Tapi ni pak mentua je ni. Pak mentua pula sepupu kan. Tak apa, tak buka pintu, tak apa, tak buka tingkap, tak apa kan. Baik, dia jawab tu, lau sya'allahu an yab'asana la ba'asana. Kalau Allah kehendak membangunkan kami, nescaya kami bangun, ya. Jadi jawapan Sayyidina Ali itu betul. Jawapan Sayyidina Ali itu betul. Bila jawapan Sayyidina Ali itu betul, Rasulullah tak boleh jawab. Rasulullah tak boleh jawab. Sebab semua tu masyiatillah, kehendak Allah. Maka Rasulullah pun pantah balik, tak jadi dah nak gerak. Rasulullah pun membaca ayat Quran, wa kanal insanu, dalam suratul Kahfi kalau tak salah. Wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Maka Rasulullah baca ayat Quran, dan adalah manusia itu banyak songeh dia. Banyak berdebat, banyak songeh. Banyak alasan. Aksaru syai'in jadala. Baca lah. Tak gaduh lah, tak gaduh. Sebab jawapan dia betul. Jawapan dia betul. Jadi kita jawabnya Rasulullah jawab. Wa kanal insanu aksaru syai'in jadala. Katalah semayang. Semayang tarawih kita masjid kita 20 kan? Kita kata jomlah semayang 20. Kan? Malam ganjil ke, ni masuk 20 akhir ni kan? Tinggal 10 malam lagi, kita banyak sikit. 8 pun tak apa, bukannya tak sah. Baca itu, wa kanal insanu aksaru syai'in jadala. Manusia tu dia banyak songeh. Ajak pun baik, tapi jawapan dia betul. Kan? Allah sunat je pun. Betul lah tu. Jadi tersaruk debat lah. Wa kanal insanu aksaru syai'in jadala. Ya? Sama macam kita kata isu perdebatan, ya. Saya tak berapa bila orang berdebat isu Rabbighfirli wa liwalidayya tu. Ya. Lepas Fatihah tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Satu ustaz kata tak ada, dia tak jumpa hadis. Dia tak jumpa hadis. Jadi tu soalan dia baca lah. Ya. Pompang kata ni dia hadis dia mau. Ya.
isunya ialah adakah ia satu perkara yang besar? Nak kata Rabbighfirli lepas Fatihah tu, sebelum amin tu, adakah ia isu yang besar? Tak besar. Kan? Ha? Ada hadis. Hadis dia tu bukan bukan hadis 40 tu mana jelas-jelas kan. Ni hadis jauh dah kan. Benda kecil kan. Macam mana kita tahu kita kecil? Kalau tak baca sah tak? Sah. Kalau baca sah tak? Sah. Kalau tak baca Fatihah tak sah. Itu kita tahu. Ni kecil je ni. Rabbighfirli ni kecil je. Tak baca pun tak apa. Baca pun tak apa, ikut sukalah. Jadi bila benda kecil macam tu, janganlah keras sangat. Janganlah keras. Otak kita kena luas sikit. Benda kecil je pun. Apa nak keras sangat? Kan? Dan saya ingat, saya pun tahu benda tu, tapi saya tak baca pun. Pasal apa? Tak sempat. Bila tak sempat, lama-lama tak lupa. Kan? Kita tahu dah mengaji lama dah dulu. Kan? Tapi tak apalah, benda bukannya besar mana kan. Ini tu maksud saya tu ya. Jadi ada benda yang besar, kita bagi perhatian besar. Ada benda kecil, kita bagi perhatian kecil. Tegur cara hormatlah, cara amal lah. Ya? Kerana benda tu benda kecil. Baik. Ini balik pada ayat 107 ya. Kehendak daripada Allah ya. Mereka tidak akan syirik ya. Jadi tapi syirik itu berlaku. Bila syirik itu berlaku nak buatnya? Kata Allah, wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiza wa ma anta 'alaihim biwakil. Kami, kata Allah, tidak jadikan engkau wahai Nabi Muhammad sebagai penjaga kepada mereka dan engkaulah bukan wakil mereka ya. Maknanya tugas Nabi bukan nak jaga, tugas bukan Nabi nak ni, tapi tugas Nabi hanya tabligh, menyampaikan. Tugas Nabi hanya tabligh, menyampaikan. Mereka beriman ke tak beriman ke, itu bukan tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas kita pun sama juga. Ya, tugas kita pun sama juga, hanya menyampaikan. Kalau berlaku syirik tu, kekufuran, itu semua tahta masyiatillah, adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ayat 108 suratul An'am. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi ilm. Dan janganlah kamu mencaci, mencela sembahan-sembahan yang mereka seru selain daripada Allah. Jangan caci sembahan-sembahan, patung-patung berhala, Tuhan-Tuhan, dewa-dewa yang masyarakat sembah selain daripada Allah. Jadi ayat ni memberi pengajaran kepada kita soal penghinaan kepada agama. Ya, soal menghina agama. Maksudnya menghina agama adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama. Ya. Menghina agama adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama. Menghina agama apa? Apa-apa agama sekalipun tak boleh hina. Ya, kerana dia bukan fokus kepada Islam. Ya, jadi menghina mana-mana agama adalah tidak dibenarkan. Wala tasubbul ladzi, jangan hina, jangan cela mana-mana sembahan selain daripada Allah. Ya, yang mereka. Jadi dia sembah dewa apalah, ya. Apa-apa dewa lah ya, dia sembah Buddha, apa itu sembahan selain daripada Allah. Jangan hina. Jangan hina dia, jangan hina sembahan dia. Jangan hina dia, jangan hina sembahan dia. Pasal Allah tak bagi. Sebab apa Allah tak bagi? Pasal Allah kata fayasubbullaha, maka sebagai tindak balas dia akan mencela, mencaci Allah Subhanahu wa taala. Kita caci agama dia, dia caci agama kita. Kita caci sembahan dia, dia caci Allah taala. Okey. Baik. Kalau dia caci Allah taala dulu,
Kalau dia caci Allah Ta'ala, bolehkah kita caci balik sembahan dia? Tak boleh tak? Jadi dari dua sudut, kita tak boleh molakan, kita tak boleh mola caci agama dia kerana dia akan caci agama kita. Kita tak boleh caci sembahan dia kerana dia akan caci Allah Ta'ala. Aspek kedua, kalau dia mula dulu caci Allah Ta'ala, caci agama kita, tetap kita tak boleh caci agama dia, kita tak boleh caci sembahan dia. Baik Islam tu. Ya. Sebab tak mau bergaduh. Ya, tak mau bergaduh ya. Tak mau jadi kesan yang tidak elok ya. Kerana mudarat dia lebih besar. Mudarat lebih besar. Jadi kalau ada dua mudarat mana lebih besar, maka kita kena raikan mudarat yang lebih besar tu. Ya betul agama dia salah pada pandangan kita, salah dari sudut kebenaran yang kita faham. Kebenaran yang kita faham, agama dia salah. Tapi walaupun dia salah, walaupun dia tidak benar, itu tidak mengharuskan kita mencaci sembahan dia. Karena itu dakwah bukan dengan mencaci. Bila baca dalam ayat dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Allah dengan hikmah, kebijaksanaan. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Hasanah tu baik. Yang ketiga, wajadilhum. Berdebatlah dengan mereka, bukan caci. Berdebatlah dengan mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Kalau nasihat, hasanah, baik. Kalau berdebat, lebih baik. Maknanya bahasa kena sopan, gaya bahasa, mimik muka tu kena jaga. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik, lebih baik. Jadi penghinaan agama tu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan sama sekali di dalam agama Islam. Mudarat dia besar. Bila mereka caci Allah tu adwan, tanpa atas dasar permusuhan, bighairi ilm, tanpa ilmu. Baik. Sekarang kita ada isu. Kita ambil isu stalking sikit. Kita ambil isu stalking. Kita ambil isu stalking. Dikatakan itu menghina agama. Okey, menghina Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana petunjuk di dalam Al-Quranul Karim? Bagaimana petunjuk di dalam Al-Quranul Karim terhadap penghinaan kepada agama ni? Yang pertama, kita ambil cara lembut dulu. Iaitu di ayat 245 suratul Baqarah. Ayat 245 suratul Baqarah. 245, rasanya betul lah kot. Surah Al-Baqarah. Pada ayat dia? Man zalladhi yuqridullaha qardan hasana. Ayat 245 surah Baqarah. Siapakah yang boleh bagi pinjaman hutang kepada Allah? Siapakah yang boleh bagi pinjaman hutang kepada Allah? Maksudnya Allah nak berhutang. Zahir ayat Allah nak berhutang. Bila mana ayat ni diwahyukan, maka seorang Yahudi zaman Nabi ni, dia dengar ayat tu, dia pun berkata, Rabbu Muhammadin faqirun. Dia pun kata, Tuhan Muhammad miskin. Tuhan Muhammad siapa? Allah. Tuhan Muhammad ni faqir, miskin. Sebab apa faqir, miskin? Sebab Allah minta berhutang. Dia hina Allah tak? Dia hina Allah Ta'ala. Dia hina Allah Ta'ala. Rabbu Muhammadin faqirun. Tuhan Muhammad ni miskin kerana berhutang. Maka apabila Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendengar ungkapan Yahudi ni, Sayyidina Abu Bakar pun tarik pedang. Sayyidina Abu Bakar tarik pedang. Nak pergi bunuh Yahudi ni. Ini tegasnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pasal Yahudi ni menghina. Tarik pedang. Sayyidina Abu Bakar ni orang lemah lembut. Tapi bila Yahudi ni hina, dia pun tarik pedang.
Tapi Nabi kata apa? Nabi panggil Abu Bakar, maafkanlah Yahudi itu. Jadi kita nak ambil stand Abu Bakar kan, nak ambil stand Nabi. Kan? Kan? Tadi ittabi' ma ayat 106 tu, ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik, ikut apa yang Allah Taala perintah. Ya, kalau tak ada ayat Quran, tak ada Nabi, ambil Abu Bakar lah sebagai contoh utama. Sekarang ni contoh utama Nabi. Nabi kata, maafkanlah. Maafkanlah. Itu satu. Satu contoh. Itu zaman dulu. Zaman dulu. Tu ada hujah lain pula zaman dahulu. Baik, kemudian cerita yang kedua. Abdullah bin Ubay menyuruh hambanya mengambil air untuk dia. Abdullah bin Ubay, ketua munafik. Ketua munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah ibn Ubay, ketua munafik. Tapi dia suruh hamba dia ambil air, hamba dia lambat. Nak pergi bawa baldi tu lambat, ada telaga tu lambat ambil. Pasal apa? Bila hamba dia balik, Abdullah ni marah. Kenapa lambat? Hamba dia kata, orang suruhan dia kata, di telaga tu, tempat air tu, ada hamba kepada Umar. Hamba Umar ni dia kontrol air tu. Siapa pun tak boleh ambil air. Melainkan Rasulullah dulu dengan Abu Bakar, Umar baru orang lain. Jadi yang pertama sekali Rasulullah bagi air untuk Rasulullah dulu, kemudian air untuk Abu Bakar, kemudian air untuk Umar, lepas tu baru open. Orang Abdullah ni orang besar Madinah. Peristiwa ni di mana? Rasulullah ada kuasa. Rasulullah ada kuasa. Abdullah bin Ubay ni orang Madinah. Jadi hamba dia lambat. Bila lambat tu dia marah. Dia marah kepada hamba ni, dia pun kata apa? Sammin kalbaka. Gemukkan anjing kamu. Gemukkan anjing kamu. Ya'kulka. Nanti anjing tu gigit kamu. Jadi anjing ni siapa? Anjing ni siapa maksud dia? Gemukkan anjing kamu, nanti anjing tu gigit kamu. Bukan. Nabi Muhammad. Muhammad dulu sebatang kara dari Mekah datang ke Madinah, kita layan dia apa-apa. Sekarang dia jadi tuan kepada kita pula. Sedangkan Abdullah ni orang besar Madinah. Orang nak lantik dia jadi raja. Tiba-tiba Nabi Muhammad datang, orang pun tinggalkan dia. Ikut Nabi Muhammad. Jadi dia umpamakan Nabi Muhammad ni anjing. Orang kata, gemukkan anjing kamu, nanti anjing tu gigit kamu. Sekarang Muhammad dah gigit kita. Jadi dia hina Nabi Muhammad tak? Hina. Bila mana dia hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Umar, kataan tu sampai. Dia tak kata depan-depan, dia kata pada hamba dia. Hamba dia tu orang kata report kepada hamba Umar. Hang tahu tak tuan aku kata apa? Abang kata dia. Kan petang-petang tak ada kerja apa kan? Tahu tak? Aku sebagi air kat dia, dia kata, "Sammin, gemukkan anjing kamu gigit." Sampai kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bila dengar perkataan Abdullah bin Ubay tu, dia pun tarik pedang. Nak pergi tikam Abdullah bin Ubay. Maka Nabi Muhammad panggil Umar. Maafkanlah. Okey. Maka di sinilah dalam dua peristiwa inilah diwahyukan ayat dalam suratul Jasiyah. Ayat dia surah Al-Jasiyah. Ayat 45. Dalam dua peristiwa inilah diwahyukan ayat 45, ayat 14. Surah 45. Ayat 14. Ayat 14. Suratul Jasiyah. Surah yang ke-45 Betul surah ayat 14. Iaitu firman Allah
qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kata kepada siapa? Lil ladzina amanu, kepada orang beriman. Abu Bakar dengan Umar tadi lah. Abu Bakar Yahudi tu kata Allah Ta'ala miskin. Umar Abdullah bin Ubay kata anjing tu, Nabi Muhammad tu anjing. Bagi tahu kepada orang beriman, yaghfiru, maafkanlah. Yaghfiru, maafkanlah. Lilladzina la yarjuna, terhadap orang yang tidak berharap hari Allah, orang kafir. Maafkanlah mereka. Nanti apa? Liyajziya qauman bima kan. Nanti Allah Ta'ala akan balas kaum yang apa yang mereka buat. Nanti Allah akan balas. Maafkanlah mereka. Tak tahu ni saya bagi firman Allah ni. Surah Al-Jaziah ni. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. Lepas tu Allah kata wa a'rid anha, berpalinglah, tak usah pedulilah kepada orang kafir musyrik ni. Ayat 106. Dari satu sudut dari satu sudut. Hina Allah ni cerita ni. Ni cerita Allah, hina Allah, ni cerita Nabi Muhammad. Dua-dua ada. Ada. Okey. Satu lagi contoh cerita. Sahabat Nabi dia bagi hutang kepada Al-As ibn Wa'il. As ibn Wa'il. As ibn Wa'il. Dia nama dia As ibn Wa'il. Al-As ibn Wa'il. Sahabat Nabi nama Khabbab. Khabbab bagi hutang. Lepas tu Khabbab tuntut, bayarlah As, bayarlah hutang ni. Bayar hutang. As kata, aku tak akan bayar hinggalah engkau kafir kepada Muhammad. Kau tak percaya Muhammad, baru aku beriman. Aku bayar hutang. Okey. Kemudian As kata lagi. As kata, lebih kurang maksud dia, biarlah aku tak bayar hutang ni sampai aku mati. Bukankah kamu kata dalam syurga tu ada emas, ada perak, ada sutra, ada macam-macam kan? Nanti, akhirat nanti, aku bayar duit dalam syurga. So dia nak olok-olok, dia nak memperolokkan. Memperolokkan ayat Quran, memperolokkan janji Nabi Muhammad. Masuk syurga nanti ada macam-macam. Tak apa, masuk syurga nanti aku bayarlah. Hutang lah berapa banyak, berapa dinar ni. Aku bayar nanti. Itu pun maafkan kepada As ni. Abaikanlah. Wa a'rid 'anil musyrikin. Palinglah daripada orang musyrik. Baik, itu satu. Jadi itu satu. Yang kedua, banyak lagi ni. Yang kedua, pada tahun kedua hijrah, tahun 2 hijrah, Yahudi Bani Qainuqa. Ada seorang Yahudi dari Bani Qainuqa. Menjatuhkan maruah seorang wanita Islam. Ada peristiwa dia. Dia ikat kain kot. Dia ikat kain kat kain tudung ke kain jubah perempuan tu bangun. Tertarik, terkoyak kain dia. Ada peristiwa tu. Dan Yahudi, ada lagi Yahudi Bani Qainuqa mencabar Nabi SAW dengan kekerasan. Maka sebagai tindak balas, Yahudi
Bani Qainuqa diusir keluar dari kota Madinah. Ini tindakan tegas. Ya, ada dalam peristiwa lain, Yahudi Bani Qainuqa diusir dari Madinah. Karena mereka memperolokkan maruah wanita Islam dan mencabar Nabi Muhammad secara kekerasan. Kemudian pada tahun 4 Hijrah, tahun ke-4 Hijrah, Yahudi Bani Nadir membuat perancangan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada perancangan bunuh Nabi, maka sebagai tindak balas, Yahudi Bani Nadir diusir dari Madinah. Manakala tahun 5 Hijrah, Yahudi Bani Qirazah mencabul perjanjian dalam Sahifah Madinah. Ada Sahifah Madinah tu. Nabi buat Sahifah satu perlembagaan lah, piagam Madinah. Piagam Madinah tu, mereka cabul perjanjian dan mereka komplot dengan tentera Quraisy Mekah dalam perang Ahzab. Ahzab tu makna tentera Mekah datang, kumpulan Yahudi Bani ni, Quraizah ni dia bantu. Dia dari dalam Madinah dia bantu. Orang Arab Quraisy daripada luar dia bantu Yahudi, orang musyrikin Mekah ni, dia mencabul perjanjian. Perjanjian ni mesti jaga keselamatan Madinah kan, lebih kurang itu. Jadi Bani Yahudi Bani Quraizah ni melanggar perjanjian, maka mereka diusir. Ini melanggar perjanjian. Langgar perjanjian. Dia komplot perang. Ya. Yang ni dia jatuhkan maruah wanita Islam. Ada lagi lah beberapa perbuatan lagi kan. Jadi maknanya ada dua tindakan. Satu tindakan maafkan, satu tindakan tegas. Jadi di hadapan kita ni ada dua tindakan yang boleh kita ambil. Berdasarkan tengoklah kes. Jadi kalau dah langgar perjanjian komplot nak perang ni, bahaya ni. Bahaya. Maka Nabi usir. Tapi takat kata Nabi Muhammad anjing je. Tak ada apa pun. Nabi tak luka apa pun. Kan? Nak tengok situasi. Degree dia. Serius tak serius. Kalau kita tengok dua cerita analisa ni, kalaulah tak berat mana pun, maafkan. Yang ni berat ni. Langgar perjanjian dan komplot perang. Maafkan bahaya. Nabi usir. Mana terjemahan kita, tindakan tegas lah. Okay, kita tengok keadaan tu. Sebab contoh ada dalam Quran, contoh adalah dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita terserah pada kita Nabi yang mana. Agak-agak kes yang berlaku kita ni agak-agak atas ke bawah ke? Saya tak tahu, saya tahu Ustaz. Apa dia? Kita tengok pihak kuasa lah. Pihak kuasa saya salah. Banyak mana stalking yang ada sabotaj ke? Tak ada sabotaj. Sabotaj ni boleh berlaku. Saya kan? Maknanya dia bagi hak elok. Dia mungkin dia cetak Allah tu. Dia order yang betul. Dia bagi orang tahu betul. Tapi dia selit hak yang sabotaj ni. Orang kedai mana dia cek semua satu-satu, dia cek contoh, sampel lah elok. Jalan lah. Boleh jadi. Jadi tu mana siasatan pihak berkuasa tu penting. Siasat tu. Kita tak tahu. Niat orang. Sabotaj ni boleh berlaku. Kedai orang Islam pun boleh. Kedai orang Islam pun boleh. Maidin pun boleh kena.
Tapi tengok sampel ya, tengok sampel. Kita nak kena berlaku adil. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Bila hukum di antara manusia tu, manusia bukan orang Islam, antara manusia, Islam ke kafir ke, kena adil. Mana? Tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah tu. Kan? Tapi muamalah dia tak terhad. Muslim ke tak Muslim ke, itu dalam Islam tak ada halangan. Beli je kedai mana pun tak apa. Ya. Adil tu penting. Adil tu itulah. Wallahu a'lam tu pandang. Siasat dulu. Jadi saya bentangkan data daripada Quran, daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Itu yang saya sebut dalam ni lah. Siapa yang pernah beli dulu ni, fiqh hubungan teknik ni ya, boleh kaji syurah. Habis balik pada ayat, mana tak boleh? Caci tu tak boleh ya. Caci agama tak boleh. Jadi kita harap perlu ada satu rang undang-undang, satu akta menghina agama. Kena ada. Ada ke tak ada? Kalau tak ada, kena buatlah. Rang undang-undang menghina agama diluluskan di parlimen. Siapa hina agama Islam, ambil tindakan. Siapa hina agama Kristian, ambil tindakan. Yang hina tu imam, ambil tindakan. Jangan menghina mana-mana agama, sebab itu prinsip dalam Quran. Prinsip dalam Quran. Ya. Sebab itu dalam panggilan dalam Quran dia ada orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Musyrikun. Itu dari sudut prinsip. Dari sudut prinsip. Tetapi dari sudut interaksi, Nabi panggil kau, orang kafir. Nabi ada tak panggil? Nabi panggil elok. Interaksi lain. Berinteraksi cara elok. Dari sudut prinsip, ni orang Islam beriman, ni orang kafir. Sudut prinsip. Interaksi eloklah pakcik. Nama dia Chong. Pakcik Chong sihat. Oi, orang kafir Chong. Takkanlah aku. Interaksi, hormat, menghormati, kasih sayang. Tapi dari sudut prinsip, dia kafir. Kan? Sebab itu dalam Quran tabbat yada Abi Lahab. Anak Abu Lahab. Berapa orang yang beriman? Ikrimah. Ikrimah Abu Jahal ke Abu Lahab? Abu Jahal. Ikrimah Abu Jahal kan? Yang lain-lain. Durra. Anak Abu Lahab. Apa lagi? Ada 4-5 orang anak dia. Semua anak dia beriman mereka. Beriman mereka. Mereka condemn ayat tu? Tak, ayat tu prinsip. Tabbat yada Abi Lahab. Tapi adakah kalau bapak mereka hidup, mereka panggil celaka kah? Celakalah bapak kami. Tak. Kalaulah bapak mereka hidup, mereka panggil eloklah bapak kami kan. Tapi prinsip dia tetap dalam ayat tu tabbat yada Abi. Itu kita kena beza prinsip dengan interaksi. Baik, kemudian kata Allah, kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikian Allah Taala hiaskan bagi tiap-tiap umat amalan mereka. Jadi yang kita buat nampak baik ni, nampak elok ni, walaupun orang lain tengok tak elok, kan? Kerana hiasan. Hiasan tu daripada Allah. Satu lagi daripada syaitan lah. Kita tengok kenapa dia sembah benda tu, kan ada faedah pun. Perhiasan ya. Dia dikaburi tu, hati dia tu. Tapi summa ila rabbihim, nanti semua akan patah balik kepada Allah, marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malu. Allah Taala akan ceritakan apa yang mereka lakukan ya. Jadi ayat 108 isi penting dia, jangan hina mana-mana agama.
Kemudian kata Allah, wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Mereka sumpah dengan nama Allah. Jahda aimanihim, dengan sebenar-benar sumpah. Jadi mereka sumpah ni dia ada degree dia. Makna kadang sumpah dengan patung, kadang sumpah dengan ni. Sampai satu peringkat, sumpah yang paling tinggi sekali dengan nama Allah. Orang Arab musyrik ini. Wa aqsamu billah jahda aimanihim. Sebesar-besar sumpah mereka. Apa mereka sumpah mereka? La in ja'athum ayatun, kalaulah datang kepada mereka ayat, mukjizat, bukti keterangan yang jelas. Bukti keterangan yang jelas. Jadi mereka cabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi Muhammad bawa. Mereka kata Musa dia boleh belah laut. Dia ketuk batu tu keluar 12 mata air. Isa boleh hidupkan orang mati. Bagi. Jadi minta kamu Muhammad, kalau kamu betul Rasul, bawa ayat keterangan macam Nabi Musa tu. Macam Nabi Isa boleh hidupkan orang mati tu. Mereka nak tu. Kalau kamu boleh bawa, ja'athum ayatun la yu'minun nabiha. Nescaya mereka akan beriman dengan ayat tu dan mereka akan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad pun tanya, kalau macam tu kamu nak apa? Mereka kata kalau boleh tu, kamu cubalah tukar Bukit Safa ni jadi emas. Safa Marwah tu lah. Safa Marwah tu jadi emas. Nabi Muhammad pun doalah kepada Allah, ya Allah tukarkan. Supaya Nabi Muhammad nak mereka beriman. Nak beriman. Mereka dah janji dah. Sebab mereka kata, mereka sumpah. Wa aqsamu, kami sumpah. Kalau boleh bawa, contoh kami nak Bukit Safa tu jadi emas, kami akan beriman. Maka Allah Ta'ala jawab, Qul innamal ayatu indallah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, innamal ayat, hanya sesungguhnya ayat, tanda-tanda kebesaran tu indallah, milik Allah. Bukan milik siapa-siapa, bukan milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sampaikan dakwah, orang cabar kita pun, kita tak boleh, ya saya akan membuat benda ni, tak boleh. Saya akan tunjukkan saya bagaimana saya terbang. Kalau saya terbang, boleh tak kamu beriman? Jangan. Itu ayat tu, itu semua tu milik Allah, bukan milik kita. Qul innamal ayatu indallah. Jadi dakwah kita sampaikan ayat Quran, hadis. Ayat Quran, hadis. Kita guna hujah tu je. Hujah ilmu saja. Hujah ilmu. Kemudian kata Allah, wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Adakah kamu sedar? Tidakkah kamu sedar bila ayat datang pun mereka tak beriman juga? Kan? Contoh kata belah bulan tu. Tak beriman juga. Kan? Isra' Mi'raj. Nabi bagi tahu aku Isra' malam tadi. Boleh tak cerita Masjid Aqsa ni macam mana? Nabi masa tengok tu Nabi tak kira lah kan. Tapi Allah Ta'ala buka Nabi boleh kira tiang dia berapa. Nabi cerita satu. Sedangkan Nabi tak pernah pergi. Mereka beriman tak? Tak beriman juga. Jadi kalau tukar Bukit Safa jadi emas pun, wa ma yush'irukum anna idza ja'at la yu'minun. Sebab hidayah tu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sampaikan orang tak mau beriman, kita tunjuk bukti apa tak mau beriman, tak boleh nak buat apa lah. Kerana apa? Kerana Allah kata wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Allah bolak-balikkan hati mereka, wa absarahum, penglihatan mata mereka, kama lam yu'minu bihi awwala marrah, sebagaimana mereka tidak beriman pada kali yang pertama. Dulu pun mereka tak beriman, kalau bagi macam-macam pun mereka tak akan beriman. Soalnya soal hati tu, soal nak terima hidayah. Jadi sebab itu dia mula daripada hati itu, makna kita kena minta. Kalau orang tu belum beriman, dia kena berdoa, wahai, dia tak doa pada Allah lah, tapi minta, wahai Tuhan, tunjuklah aku jalan yang benar. Maknanya hati dia bersedia nak terima kebenaran. Hati dia terima nak sedia kebenaran. Kalau kita yang beriman, minta, ya Allah, tunjukkanlah aku kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Mana hati kita nak terima kebenaran. Nanti Allah Ta'ala akan bukakan hati kita. Dan kata Allah, wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami biarkan mereka dalam kesesatan mereka,
Allah Ta'ala biarkan mereka dalam kesesatan mereka. Jadi kita berhenti setakat tu sebab walau annana tu juzuk yang ke-8, hari ni pun hari 8 Ramadan. Munasabah elok lah. Kita berhenti dekat lah. Ya, tadi dah baca dah ayat juzuk 8 kan? Kan lebih dah apa? Sebelah ya. Nanti kita sambung juzuk yang ke-8. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.